Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat menonton majalah siswa bersama saya Syahira Harish sebagai hos anda untuk program pada hari ini. Antara kupasan-kupasan menarik yang terdapat pada episod majalah siswa pada kali ini ialah: kenali wartawan anda Zulhelmi Zainal Azam, perkembangan dunia kewartawanan bersama Tan Sri Johan Jaafar, analisis COVID-19, sampai bila bola sepak amatur terus mati. Wartawan merupakan nadi dan tulang belakang dalam dunia komunikasi dan media massa di sesebuah negara dan berperanan besar dalam menyampaikan segala maklumat kepada masyarakat. Bidang kewartawanan merupakan satu bidang yang melibatkan kegiatan mengumpul dan menyusun maklumat serta menyiarkan berita-berita berkaitan isu-isu semasa yang mempunyai kepentingan kepada rakyat melalui media massa seperti media cetak maupun media elektronik. Zulhelmi bin Zainal Azam namanya semakin dikenali dalam kalangan peminat sukan negara, terutamanya dalam arena bola sepak tempatan. Biarpun terpaksa meninggalkan dunia bola sepak pada usia yang muda, keputusannya untuk menyertai dunia kewartawanan membawanya kembali ke padang bola sepak. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Megat Amir Irham bersempena Hari Wartawan Nasional pada 29 Mei lalu. Dilahirkan di Kuala Lumpur tetapi dibesarkan di Selangor, Zulhelmi merupakan bekas pemain bola sepak Piala Belia Selangor sebelum berkecimpung dalam bidang kewartawanan. Zulhelmi pernah bermain bersama beberapa nama besar bola sepak Malaysia seperti bekas Kapten Harimau Malaya iaitu Syafiq Rahim dan bekas pertahanan Selangor serta Negeri Sembilan Nasrid Baharom. Jejaka berusia 30-an ini kemudiannya meninggalkan dunia bola sepak tempatan sebagai pemain dan melanjutkan pelajarannya di College Malaysia Institute of Integrated Media MIIM atau dahulunya dikenali sebagai Akademi TV3. Dunia kewartawanan bukanlah sesuatu yang asing buat Zulhelmi. Bapanya Zainal Azam Muda merupakan bekas jurukamera di Radio Television Malaysia RTM dan beliau kerap mengikuti bapanya melakukan tugasan di luar studio. Selesai tamat pengajiannya di Kolej MIIM, Zulhelmi Azam menjalani latihan industri di Astro Awani sebelum diserap bekerja bersama media penyiaran tersebut dan lebih banyak terlibat dalam program bersifat feminin pada awal kariernya. Intern dekat Astro Awani dan dapat bekerja kat sana dekat Astro Awani, tapi dalam bidang yang berbeza iaitu dalam jurusan ataupun dalam program wanita sebenarnya. Okey, sebelum saya start sukan, saya start dengan program wanita. Lepas daripada program wanita tu baru saya diserap dalam meja sukan di Astro Awani. Selepas menyertai Astro Arena pada tahun 2013, Zulhelmi lebih banyak terlibat dengan laporan bola sepak tempatan seperti saingan Liga Malaysia dan perkembangan terkini Harimau Malaya. Beliau juga pernah bersama kontijen negara keluar negara bagi menyertai tamasya sukan di seluruh dunia seperti Sukan Olimpik, Sukan SEA dan Sukan Commonwealth. Zulhelmi turut berkongsi pengalaman terbaik dan terburuknya termasuklah kisahnya di Dubai ketika Malaysia mencatatkan kekalahan terbesar Harimau Malaya dalam lipatan sejarah bola sepak negara setelah tewas 10 gol tanpa balas menentang UAE. Okey, pengalaman yang terburuk saya lalui, saya rasa untuk coverage lah, untuk buat liputan masa Malaysia, ini dalam bola sepak, saya banyak buat dalam sukan bola sepak, masa Malaysia kalah 10-0 dengan UAE pada 2015, saya rasa bukan saja pemain saja yang malu masa tu, saya rasa media yang dari Malaysia yang hadir untuk datang menyaksikan perlawanan itu, untuk buat kerja dalam perlawanan itu, rasa malu dengan penonton-penonton dan juga rakan tugas dari UAE kerana kita tak jangkalah keputusan tu boleh berlaku, dan saya rasa ia pengalaman yang saya tak akan lupakanlah, pengalaman terburuk. Bagi satu pengalaman manis yang saya pernah rasa, saya buat liputan untuk sukan-sukan bertamasya lah, memberi informasi tentang kejayaan kontijen Malaysia di sukan Commonwealth, di sukan SEA, terutama untuk kejohanan bola sepak lah, sebab saya banyak buat liputan untuk bola sepak seperti kejayaan Malaysia dalam Piala Suzuki AFF 2010
yang saya sampai sekarang masih tak lupa, yang mana masa tu kita media berdepan dengan satu pengalaman yang cukup hebat, Barakuda penonton Indonesia, dan akhirnya Malaysia menjadi juara. Masa tu memang sangat best lah kalau nak ceritakan pengalaman dalam bidang kewartawanan ni. Laporan dan nukilan Zulhelmi Zainal Azam sentiasa dinilai tinggi baik peminat maupun rakan media serta kerap dicalonkan dalam anugerah berkaitan laporan dan kewartawanan sukan. Ketika bersama unit sukan Awani, beliau melakarkan kemenangan mengejut setelah merangkul 2 anugerah iaitu Anugerah Laporan Khas Terbaik dan Anugerah Utama Kewartawanan Sukan bagi Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM pada tahun 2010. Pada tahun 2020 pula, beliau berjaya merangkul Anugerah Ulasan Berita Terbaik bagi kategori media elektronik pada Anugerah SAM 2019. Mengulas kemenangan terbarunya pada tahun lalu, Zulhelmi jelas terkejut dan tidak menyangka beliau berjaya merangkul anugerah tersebut biarpun terpaksa bersaing dengan barisan calon yang hebat. Saya terkejut dan sebenarnya tak percaya sebab anugerah sebab saya bertanding dengan ramai juga peserta-peserta yang hebat. Saya ingat lagi masa tu ada salah satu penyertaan adalah membabitkan cerita dan juga story pasal Lee Chong Wei. Tetapi story tu gagal untuk memenangi kategori tersebut, dan sebaliknya saya yang telah diangkat sebagai pemenang untuk ulasan bagi pencapaian kontijen Malaysia tak silap saya untuk Sukan C 2019. Itulah sedikit profil wartawan penyiaran yang cukup berpengalaman, Zulhelmi Zainal Azam, yang mengabdikan dirinya terhadap sukan bola sepak baik sebagai seorang pemain maupun seorang wartawan. Biarpun terpaksa meninggalkan arena bola sepak tempatan lebih awal sebagai pemain, pilihannya untuk menyertai dunia kewartawanan membawanya kembali ke padang bola sepak. Sekian saja daripada saya, Megat Amir Hamdan Mat Maidin, melaporkan kepada anda kisah Zulhelmi Zainal Azam, wartawan sukan terkenal negara. Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat ICT menyebabkan wujudnya peratus peningkatan dalam jumlah pengaliran maklumat dalam dunia tanpa sempadan. Walau bagaimanapun, kepesatan perkembangan media baru ini yang dibawa oleh internet adalah sangat diperlukan tenaga wartawan yang mahir dari segi prinsip, falsafah dan juga celik ilmu budaya, politik dan juga teknologi. Seseorang wartawan yang profesional juga perlu mempunyai 4 ciri kewartawanan, iaitu kepakaran, iltizam, autonomi dan bertanggungjawab. Segmen seterusnya bakal mengupas perkembangan dunia kewartawanan dari tahun 1946 bersama tokoh wartawan negara Tan Sri Johan Jaafar. Kewartawanan merupakan salah satu tunjang dan tulang belakang yang penting dalam pembangunan sebuah negara bangsa yang dipanggil Tanah Melayu dan Malaysia. Akhbar-akhbar seperti Utusan Melayu, Berita Harian, Harian Metro dan Utusan Borneo menjadi platform buat dunia kewartawanan di negara kita terus berkembang dan berperanan sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat umum. Sumbangan dunia kewartawanan kepada negara tercinta ini sungguh besar dan tidak ternilai apabila menjadi sebahagian daripada peristiwa penting yang berlaku sejak tahun 1946 sehingga kini, seperti kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan penubuhan negara Malaysia itu sendiri pada tahun 1963. Bersama penerima Anugerah Tokoh Wartawan Negara bagi tahun 2019, Tan Sri Johan Jaafar, beliau menceritakan pengalamannya bekerja dengan mereka yang cukup disegani dalam dunia kewartawanan hari ini. Saya masuk ke Dewan Bahasa dan Pustaka dalam tahun 1977 dan kebetulan pada masa itu ketua
bahagian pembinaan dan pengembangan sastra ialah Datuk Baharudin Zainal. Beliau seorang penulis terkenal lah. Sekarang ni beliau adalah sastrawan negara. Dan timbalan beliau ialah Allahyarham Datuk Osman Awang. Jadi Osman Awang ini memang terkenal bukan saja sebagai seorang penulis tetapi juga seorang wartawan. Dia pernah berkhidmat di Utusan Melayu selama waktu Utusan Melayu di Singapura dalam tahun 1950-an. Jadi beliau seorang wartawan. Jadi ramai petugas yang veteran di bahagian pembinaan dan pengembangan sastra Dewan Bahasa itu adalah bekas wartawan. Contohnya macam Pak Awam El Sarkam, contohnya macam Kamaluddin Muhammad, Christmas. Ini semua orang wartawan dulu pernah bekerja di Utusan Melayu dalam tahun 40-an dan 50-an. Tan Sri Johan Jaafar yang juga merupakan seorang sastrawan, merangkap pengurus korporat sekaligus pernah menjadi Ketua Pengarah Utusan Melayu, adalah seorang wartawan yang cukup hebat. Antara karya penulisan hebat oleh Tan Sri Johan Jaafar dalam dunia kesastraan adalah dengan penulisan cerpen bertajuk Potret Seorang Anu Sebagai Anu, dan cerpen terakhir yang ditulisnya setelah hampir 15 tahun dalam dunia penulisan ini adalah drama terbarunya, Asia Samiah pada tahun 1999. Menurut Tan Sri Johan Jaafar, wartawan bukan hanya menyampaikan maklumat, malah adalah suara untuk membuat perubahan. Setiap artikel dan cerita yang ditulis perlu diselitkan dengan sumber dan fakta yang tepat supaya kesahihan dan amanah itu disampaikan dengan jelas dan sekaligus menjaga kredibiliti sebagai seorang wartawan. Sangat penting. Nombor satu untuk menimbulkan kesedaran, nombor dua melahirkan mengajak orang Melayu supaya berdialog, berfikiran terbuka dan sebagainya. Dan yang ketiga ke arah kemerdekaan. Ini peranan yang dimainkan oleh Surat Khabar Melayu pada ketika itu. Baik Surat Khabar Al-Imam, baik Surat Khabar baik majalah Guru, baik Utusan Melayu dan sebagainya. Inilah peranan yang telah dimainkan secara berkesan, ya. Kewartawanan bukanlah sesuatu yang boleh diukur dengan tahap pendidikan seseorang itu. Namun, dari pengalaman yang diperoleh oleh seorang wartawan yang menjadikan dia lebih hebat dari yang lain. Buktinya, wartawan yang hebat seperti A. Samad Ismail, Abdul Rahim Kajai bukanlah datangnya dari sekolah kewartawanan, tapi dengan dedikasi dan kesungguhan yang dipamerkan mereka adalah tokoh hebat sehingga hari ini. Menurut Tan Sri Johan Jaafar, jika dilihat dengan potensi dan arus perkembangan dunia pemodenan ini, memang memberikan tamparan hebat kepada dunia kewartawanan. Namun, beliau percaya jika subjek kewartawanan ini membuat revolusi baharu selari dengan pembangunan media yang pesat ini, bakal mencetuskan perubahan positif kepada sektor kewartawanan. Pengajaran itu mungkin tak ada dalam kurikulum pendidikan media sekarang. Maka ini sebab itu saya kata kena revamp seluruh kurikulum pendidikan kewartawanan. Itu yang saya tegaskan. Ucapan kalau tak silap di Taylor's College tu yang pasal saya kata perlunya kita review semula pendidikan kurikulum pendidikan kewartawanan. Ya. Begitulah kisah pembangunan dunia kewartawanan negara di Malaysia sejak tahun 1946 sehingga kini yang penuh sejarah dan cabarannya, serta turut menampilkan tokoh wartawan negara bagi tahun 2019, Tan Sri Johan Jaafar. Aspirasi yang cuba disampaikan seorang wartawan berpengalaman seperti beliau wajar diambil iktibar dan dijadikan sebagai pendorong serta motivasi buat wartawan-wartawan baharu dan muda di negara ini. Sekian sahaja daripada saya, Fatin Umairah Abdul Hamid, melaporkan cerita dunia kewartawanan negara sejak tahun 1946 bersama Tan Sri Johan Jaafar. COVID-19 semakin menjadi ingauan ngeri buat rakyat Malaysia apabila jumlah kes harian yang diumumkan setiap hari belum menunjukkan tanda-tanda positif buat negara untuk pulih seperti sedia kala dalam tempoh terdekat. Semestinya ramai pemain industri pelbagai sektor mula mengeluh dan kecewa dengan keadaan semasa yang berlaku dan tidak kurang juga mereka yang kian terdesak dalam situasi pandemik ini sehingga ada yang membuat keputusan untuk menamatkan riwayat hidup mereka sendiri.
Tak kala kebanyakan sektor ekonomi kian dibenarkan untuk kembali beroperasi, sektor sukan dan rekreasi khususnya sukan bola sepak amatur dan sosial terus terkesan dan dipandang sepi untuk kembali beroperasi sehinggalah pada fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Wartawan kami, Mio Muhammad Amirul akan mengupas lebih lanjut analisis COVID-19 ke atas sektor bola sepak dan amatur bersama Ketua Pegawai Eksekutif Kertih FC, Encik Syed Khairi Amir. Setelah lebih setahun COVID-19 bermaharajalela di bumi bertuah ini, semakin ramai yang kian terjejas dan terdesak untuk meneruskan hari-hari mereka yang sungguh sukar untuk mereka tempuhi. Manakala tidaknya, mereka dihimpit dengan bebanan kewangan dan dirampas kebebasan mereka secara rela untuk bergerak ke sana dan kemari, tetapi pengorbanan mereka seakan sia-sia apabila kes harian COVID-19 semakin meningkat hari demi hari. Industri sukan dan rekreasi merupakan mangsa utama yang amat terkesan apabila pandemik ini melanda, khususnya buat sukan tempur dan beberapa sukan seperti taekwondo dan bola sepak di peringkat sosial serta amatur yang paling awal ditutup sektornya. Menurut FA Selangor, bola sepak akar umbi di Selangor telah mencatatkan kerugian menghampiri 30 juta ringgit Malaysia sepanjang tempoh PKP dan PKPB yang bermula dari 18 Mac 2020 sehingga 4 Mac 2021 yang lalu. Menurut laporan yang lain, industri bola sepak amatur dan sosial di seluruh negara menanggung kerugian sebanyak 11.5 juta sebulan yang terdiri daripada kos penyelenggaraan padang, kos akademi dan pendapatan pasukan menerusi tajaan yang ditarik balik. Hal ini amat memandangkan kerugian tersebut ditanggung bersama mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan industri ini seperti pemain, jurulatih, pengadil, penganjur, media dan pengusaha padang. Perkara tersebut turut dipersetujui Saudara Syed Khairi Amir, Ketua Pengarah Eksekutif Kelab Terengganu Amateur League TAL ke TFC, yang mengakui kelabnya sendiri turut terkesan dengan apa yang berlaku ketika ini. Beberapa perkara lah yang kita boleh tengok sebenarnya kan. Salah satunya macam kes ni adalah kita timeline kita tu jadi PKP ni 16 bulan. Sebenarnya banyak yang kita dah plan, yang kita dah rancang untuk buat 2020 ni atau apa perancangan kita, 2021 apa perancangan kita. Jadi salah satu sebabnya kesan dia timeline itu jadi lambat. Dan kami meskipun detektif pun daripada segi komersial kami hilang hampir 70% perniagaan kita yang berkaitan dengan bola sepak. Kertih FC yang merupakan kelab berasaskan salah sebuah bandar di daerah Kemaman Terengganu kini bermain dalam saingan TAL yang merupakan salah sebuah liga yang berdaftar di bawah Liga M4 Kelolaan Amateur Football League AFL. Bukan sahaja salah sebuah kelab yang bertanding secara aktif di peringkat sosial dan amatur, Kertih FC juga mengelola liga tempatan seperti Kemasih Amateur League dan Kemaman Champions League untuk mencari bakat-bakat baru untuk diserap ke dalam pasukan. Penganjuran Kemasih Amateur League sudah menjadi salah satu punca pendapatan buat kelab dari segi perniagaan bola sepak mereka sendiri, dan pandemik yang berlaku ketika ini jelas menjejaskan ekonomi kelab Liga M4 tersebut. Yang pertama dia akan mengganggu progres. Pasal Kemasih Amateur League ni dia adalah salah satu kita punya yang seri dan tunjang untuk tim Kertih tu. Sebab player kita ni memang kita banyak scout dekat situ. Semusim tu kalau tadi 2 liga, Kemasih Amateur League dengan Kemaman Champions League. So 2 liga ni lebih kurang dalam 25 game ke 28 game semusim. So kalau player kita ni dia fit dengan game yang dah hadir kita set up tu, walaupun dengan pasukan-pasukan yang dia main, bila dia training atau dia masuk pertandingan kita dia dah ready, dia punya fitness, dia punya cukup lah dia punya semua tu kan. Sungguh pun begitu, beliau tetap berharap agar keadaan kembali pulih seperti sedia kala dan sektor bola sepak sosial dan amatur dapat kembali beroperasi biarpun terpaksa mematuhi SOP yang ketat.
Untuk kelab seperti Ketir FC, mereka mengharapkan yang terbaik agar perjalanan kelab tidak terganggu, biarpun beliau menegaskan mereka masih dalam landasan yang tepat walaupun pembinaan Ketir Sport City terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. Saudara Syed Khairi Amir juga berharap agar plan yang lebih menyeluruh dibentangkan Kementerian Belia dan Sukan KBS terhadap sektor bola sepak negara dan bukan hanya tertumpu di peringkat profesional yang bernaung di bawah Malaysia Football League MFL sahaja. Ya, harapan kami di KPSC ini agar plan itu memberikan impact yang sewajarnya lah, dan memberi manfaat kepada semua orang. So dia tak perlu ada macam Liga Super macam ni, bawah ni macam ni kan. So dia mesti ada manfaat dia yang dapat pada setiap peringkat, sama ada peringkat di atas atau peringkat di bawah lah. Dan kami juga harap agar pandemik ni segera berlalu lah, supaya kita semua ni kembali dan menjalani kehidupan yang normal. Begitulah serba sedikit kupasan yang dapat saya bawakan serta analisis berkenaan kesan COVID-19 terhadap industri bola sepak sosial dan amatur. Sampai bila pihak kerajaan akan terus menutup dan menasepi sektor bola sepak sosial dan amatur yang sebenarnya sedikit sebanyak membantu menambah pendapatan serta ekonomi negara. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Amir bin Kamarudin melaporkan dari Lumut, Perak. Dunia kewartawanan sudah mula menapak di Malaysia sejak berabad lamanya. Wartawanlah nadi penggerak mengerah keringat dan sanggup berkorban demi menyajikan haluan mata dan telinga yang diperlukan masyarakat. Tanpa mereka, pasti dunia sekarang haus dan dahagakan berita. Ancaman COVID-19 juga semakin mencengkam sanubari setiap anggota masyarakat yang kian terdesak dan memerlukan sokongan serta bantuan untuk terus hidup daripada semua pihak. Oleh itu, kekal selamat dengan jaga jarak anda apabila berada di tempat yang sesak, pakai pelitup muka dan sentiasa membersihkan diri, khususnya di bahagian tangan kita agar kita dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti. Jangan terlepas peluang untuk mendaftarkan diri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, lindungi diri, lindungi semua. Sekian sahaja majalah siswa kali ini bersama saya Syahir Harish. Jika ada tersalah kata maupun tersilap bicara sepanjang program ini berlangsung, saya mewakili rakan-rakan wartawan yang lain menyusun 10 jari tanda maaf. Semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang.